Bagi setiap pemimpin umat Islam, kita mungkin pernah membiarkan orang hidup dalam keadaan sengsara. Wahai pemimpin umat Islam, kita mungkin pernah membiarkan manusia berjalan di malam hari dalam keadaan resah, gundah gulana. Wahai pemimpin umat Islam, mungkin kita pernah membiarkan manusia duduk di dalam rumah dalam keadaan tidak ada air, kerana air paip pecah di hadapan dan sebagainya. Wahai pemimpin umat Islam, mungkin kita pernah membiarkan orang-orang miskin tidur dalam kelaparan dan kesengsaraan dalam keadaan kita senang, mewah, dan juga dalam keadaan kelapangan dan keseronokan. Al-Baramikah adalah sebuah keluarga yang hidup pada masa khilafah Abbasiyah. Mereka mengecat istana-istana mereka dengan air emas, akan tetapi mereka berpaling daripada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita mengeluarkan kisah keluarga Al-Baramikah, sebahagian daripada keluarga yang ada pada dinasti ataupun kekhilafahan Bani Abbasiyah, yang mana mereka mengecat istana mereka dengan air yang disaring daripada emas, akan tetapi mereka berpaling daripada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Mereka sama sekali tidak berlaku adil kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak berlaku adil sesama manusia. Mereka tidak takutkan akan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka bahkan mengumpul botol-botol arak di dalam istana-istana yang megah, dan mereka menghiasi istana dengan para wanita, dengan para perayu, para pemuas nafsu di dalam istana. Maka salah seorang ulama yang berada pada kerajaan pada ketika itu mengingatkan dan mengancam mereka dan berkata kepada mereka, berwaspadalah kalian wahai keluarga ahli Baramikah, sesungguhnya nikmat-nikmat Allah itu tidak akan bermanfaat melainkan kalian bersyukur kepada Allah. Apapun nikmat, sekecil-kecil nikmat, sebagaimana kata Imam Ali bin Abi Talib, "War-ridha bil qalil", redha dengan yang sedikit yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Tidak perlu menunggu yang banyak baru kita nak meredai akan pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. War-ridha bil qalil wal isti'dad ila yaumir rahil, redha dengan yang sedikit dan senantiasa memastikan dan menumpukan jalan-jalan persiapan untuk menghadapi hari kiamat Allah Subhanahu wa taala. Mengungkapkan kesyukuran. Jika tidak kita ungkapkan kesyukuran, maka tidak akan bermanfaat apapun nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada mereka. Salah seorang penyair mengatakan, bila kamu dalam kenikmatan, peliharalah, kerana kemaksiatan akan menghilangkan nikmat Allah. Ketika kamu mendapat nikmat Allah, peliharalah, berwaspadalah, hati-hatilah, kerana sesungguhnya kemaksiatan, kemungkaran, kelalaian dan kealpaan kamu daripada mengingati Allah dan mengucapkan kesyukuran kepada Allah akan menghilangkan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kamu. Jagalah dia dengan ketakwaanmu kepada Tuhan, kerana sesungguhnya siksa Tuhan itu amat cepat. Jangan kita merasakan azab Allah lambat lagi. Jangan kita merasakan lambat lagi Allah Subhanahu wa taala akan binasakan kita. Jangan kita rasa bahawa rasanya tahun ni tak ada nak berlaku apa ke atas diri kita. Jangan. Kata penyair Arab ini bahawa sesungguhnya lekas-lekas bertakwa kepada Allah. Cepat-cepat sediakan persiapan takwamu kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana sesungguhnya azab Tuhan itu tersangat-sangatlah pantas. Namun mereka tidak mengindahkan dan menghiraukan pandangan daripada ulama ini. Akhirnya pada satu hari tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala murka ke atas mereka. Maka Allah membinasakan mereka dengan orang yang paling dekat dengan mereka. Siapakah yang membinasakan keluarga Al-Baramikah ini? Yang membinasakan mereka ialah orang yang sangat dekat dengan mereka, sepupu sepapat mereka sendiri, iaitu khalifah yang berikutnya, iaitu khalifah yang terkenal yang bernama Harun Ar-Rasyid rahimahullah. Khalifah Harun Ar-Rasyid memusnahkan keluarga Al-Baramikah, yang memusnahkan
suatu bentuk sistem pemerintahan Bani Abbasiyah yang dianggap ianya suatu perkara yang sangat-sangat sulit untuk ditelan bagi keluarga Abbas ini, bahawa mereka pernah ada suatu bentuk pemerintahan yang telah pun membazirkan wang rakyat dan hidup dalam keadaan berpura-pura dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghiasi istana dengan botol arak dan juga pemuas nafsu mereka, iaitu kaum wanita. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, yang mana beliau telah menamatkan hayat mereka semua, yang mana dia yakni Harun al-Rashid telah menamatkan hayat mereka semua dengan pedang, membunuh para pemuda mereka pada waktu duha dan menangkap orang-orang tua mereka yang berpura-pura menangis dan memasukkan mereka ke dalam penjara. Yahya bin Khalid al-Barmaki adalah salah seorang yang dipenjarakan dan dia menangis di dalamnya selama 7 tahun. Salah seorang keluarga yang lain mengunjunginya di dalam penjara. Ahli keluarga Barmaki yang lain menziarahi kepada Yahya bin Khalid yang dipenjarakan selama 7 tahun oleh Khalifah Harun al-Rashid, dan dia bertanya, wahai Yahya, mengapakah musibah ini terjadi kepada anda? Yahya bin Khalid al-Barmaki mengatakan, ini semua berlaku kerana kemaksiatan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, orang yang pernah diuji dengan kemaksiatan dan dimusnahkan dengan kemaksiatan, dia tidak akan mengatakan sesuatu yang lain, melainkan dia hanya akan mengatakan apa yang berlaku ke atas dirinya adalah disebabkan kemungkaran dan kemaksiatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami berbuat maksiat kepada Allah, maka kami pun ditimpa doa orang-orang yang dizalimi, yang berjalan dalam kegelapan malam dalam keadaan kami mengabaikan dan melalaikannya, sementara Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melalaikannya. Bagi setiap pemimpin umat Islam, kita mungkin pernah membiarkan orang hidup dalam keadaan sengsara. Wahai pemimpin umat Islam, kita mungkin pernah membiarkan manusia berjalan di malam hari dalam keadaan resah, gundah gulana. Wahai pemimpin umat Islam, mungkin kita pernah membiarkan manusia duduk di dalam rumah dalam keadaan tidak ada air kerana air paip pecah di hadapan dan sebagainya. Wahai pemimpin umat Islam, mungkin kita pernah membiarkan orang-orang miskin tidur dalam kelaparan dan kesengsaraan dalam keadaan kita senang, mewah dan juga dalam keadaan kelapangan dan keseronokan. Ingatlah sebagaimana kata sebahagian daripada ahli keluarga Al-Barmaki ini ketika dia menziarahi saudaranya Yahya bin Khalid Al-Barmaki yang dipenjarakan oleh Khalifah Harun al-Rashid, bahawa sesungguhnya Yahya mengatakan, kami pernah menzalimi, kami pernah mengsengsarakan manusia. Doa mereka di dalam kegelapan, dalam keadaan kami tidur lena dalam kekenyangan dan keseronokan, namun Tuhan tidak pernah tidur. Dalam keadaan kami lalai mengabaikan mereka, Tuhan tidak pernah lalai, tidak pernah mengabaikan mereka. Dengan sebab doa orang-orang yang dizalimi ini, kata Yahya bin Khalid al-Barmaki, maka kami dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.